Okey Aiman. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu Aiman. Line clear je tu ha. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga semuanya sihat seperti biasalah. Okey, alhamdulillah amal pun dah okey. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 15. Ini adalah soalan nombor 15. Okey, so kita ulang sedikit lah. Bolehkah? Kita ulang. Okey. Tengok sini ada SG, GU dan juga GB diberi. Dan seperti biasa kita akan dapatkan titik lenyap. Okey, kita akan dapatkan titik lenyap di sini. Okey. Di sini adalah titik lenyap lah. Okey, yang kita cari tu adalah titik lenyap. Dan untuk selesaikan bahagian dalam ni, ni langkah awal. Kita ulang balik supaya awak refresh lah. Okey. Boleh nampak Okey. 4 penjuru awak unjurkan dia ke titik lenyap. So bila dah dapat sini, okay, kita dah nampak dah view dia. Bahagian atas tu dia adalah ceiling, bawah lantai, kiri kanan dinding kita. Sebab kita tengah fokus pada interior design, kita nak lukis perspektif dalam satu ruang. Okay. And then apa kita nak buat yang seterusnya? Apa kita nak buat? Kita akan ambil bahagian ni hujung pandangan plan ataupun pandangan atas kita, bawa lah pergi ke titik station. Kita bawa dulu dua-dua penjuru dia. Okey, kita ulang balik lah. Okey, dan bila dia bersilang pada satah gambar, okey, kita unjurkan dia ke bawah. Okey, macam ni Okey. And then ini kita dah boleh lengkapkan pada bahagian ceiling dia. Kalau kita nak hitamkan pun dah boleh hitam lah. Okay, kita tebalkan sedikit. Kita bagi nampak dia punya hasil jawapan dia. Okay, dan yang di sini dah boleh dihitamkan. Okay, bahagian ni pun. Kita hitamkan bahagian atas dan juga kiri ni dinding. Sebab di paparan sini dia adalah bahagian yang kosong. Maksudnya tak ada item-item yang perlu awak lengkapkan lagi. Sini kita dah nampak lah dia punya view. Boleh ke? Boleh, cikgu. Okey, garisan binaan. Okey, yang seterusnya tingkap. Okey, tingkap seperti biasalah. Dari sini kita akan unjurkan dia bawa pergi sini. Nampak Dia pergi ke bahagian tepi dinding, atas dan bawah tingkap kita. Line dia. Okay, and then jangan lupa ada lagi satu bahagian, satu garisan dia punya frame. Mewakili frame, juga awak kena unjurkan dia ke sini lah. Okay, seterusnya apa nak buat? Hello. Nak buat apa ni? Kita bawa ni pergi ke ni. Boleh? Bahagian bawah pun sama. Ni. Maksudnya dua di bahagian atas dan dua garisan di bahagian bawah. Untuk tingkap kita dah selesai unjur pada pandangan yang diberi di sebelah kanan lah. Okay, pandangan hadapan ataupun sisi dia. Boleh Okay, tingkap pada bahagian plan lantai juga kena awak bawakan dia pergi ke bahagian sini lah.
bahagian untuk kita lengkapkan tu. Okay, di ruang di bahagian kotak perspektif kita. So, kita tukar sedikit lah. Okay, ni ada 2 garisan. 2 garisan kita bawa pergi. Okay, kiri dan kanan. Dia ada banyak garisan lah kat sini So, 2 dulu. Kita bawa pergi situ. Rapat sangat. Terlampau kecil kan? Okay. Saya tunjuk dia punya outline je. Actually yang tengah ni pun kena juga awak bawa. Okay. Untuk kes awak pada lukisan dalam helaian modul, awak boleh aja stop sampai SG Okay. Ni saya tunjukkan sampai habis lah. Tapi untuk part awak boleh je. Orang kata apa, letakkan garisan tu ataupun lukis sampai setakat SG sahaja. Sebab apa yang kita nakkan hanyalah persilangan yang berlaku di kawasan ini sahaja. Boleh Boleh nampak ke? Boleh Okey, di sini pun ada 2 garisan tapi dia agak rapat. Okey. Okey, bila sampai dekat sini kita ubah sedikit lah. Let's see. Okey, kita sekarang ingat ini adalah dinding. Okey, sebab kita tahu bahagian dinding yang belakang tu tingkap akan berada di sana. Disebabkan tingkap akan berada di sana, garisan yang bersilang. Nampak tak? Garisan bersilang di sini kita kena bawakan dia straight lah. Sepatutnya dia kena pada lebih kurang di sinilah. Boleh faham ke ni? Bahagian atas pun macam bahagian bawah pun sama. Dia bawa pergi ke situ. Lebih kurang macam tu lah. Boleh kelas? And then dekat mana dia punya bahagian border dia? Kita ambil pula line di sini. Kita nak bawa dia pergi ke bawah sini. Harap boleh nampak lah di sini pun sama je. Turun. So tingkat kita lebih kurang di kawasan itulah dia. Dia duduk dalam frame yang ini. Kalau kita highlightkan dia dengan garisan objek kita, ni adalah kawasan ataupun ni yang kita boleh highlightkan border bagi tingkap. Lebih kurang lah sini kita ambil border dia. Boleh tak awak dapatkan dia punya bahagian yang berikutnya tu? Sebab dia melibatkan garisan-garisan lagi 2, lagi 4 garisan. Boleh ke? Hello? Boleh. Boleh Yang lain boleh ke? Kita just unjurkan sahaja. Ni contoh ni ni double line kat dia punya frame kiri. Double line dekat sini. Nampak Sini kita dah boleh hitamkan lah sebab kenapa saya kata hitam? Tengok sini bila saya sebab takut ada yang tak berapa nak perasan macam mana frame tingkap tu dilukis. Saya tunjukkan lah. Ni satu dah dapat, and then kita unjurkan juga di bahagian tengah dia. Tengah di sini. Dan satu lagi lebih kurang dekat sini. So kita dah boleh highlightkan sebagai jawapan. Kita dapat macam ni. Ni pun sama. Untuk garisan tingkap di sini supaya nampak lebih jelas,
Nampak saya dah siapkan, cuma ada lagi satu kat sana kan. Okey, kita tengok kalau bagi siapa yang tak nampak lah. Okey. Okey, bahagian tingkap frame nampak tak di bahagian sini? Atau tak berapa nak nampak? Saya besarkan sikit. Okey, saya nak highlight kat sini. Nampak kawasan ni yang saya tunjukkan ni? Nampak ke? Boleh nampak Okey, dia punya frame ni, line tegak ni, yang vertical 2 ni, okey, belah kiri dia start daripada frame paling outline dia paling luar, paling external. Nampak dua line ni akan start pada garisannya. Okey, so kita tengok yang tengah, tengah pun sama. Kalau kita perhatikan tengah, atas dan bawah dia sampai ke outline ataupun external line bagi frame tingkap tersebut. Begitu juga yang berlaku pada orang kata apa, frame di sebelah kanan. Okay, start daripada atas sampailah ke bawah ni, external dia. Begitu juga berlaku di bahagian tengah. Nampak tak? Ni boleh boleh clear macam mana cara kita nak lukiskan garisan objek bagi tingkap. Okey, kalau kita teruskan untuk garisan objek kita. Okey, di sini nampak Okey, kat sini ada, saya boleh unjurkan. Okey, kita unjurkan sedikit lah. Nak bagi clear, kita recall balik lah. Okey, di sini ada dua line, so kita bawa. Okey, katalah sampai kat situ. Okey, bahagian bawah pun sama. Macam tu. Okey. Saya highlightkan dekat sini. Okey, kejap lagi kita tengok Okey, ni garisan binaan. Okey. Kat bahagian bawah pun sama. Ni untuk tingkat lah. Harap-harap nampak lah. Okey Okey, so kita highlight balik. Cuba tengok Okey. Ini bahagian orang kata frame bahagian atas. Nampak Dia tak pergi pada external frame kita. Frame utama ni. Okey, so kita pun terpaksa lukis benda yang sama. Nampak tak perbezaan dia? Okey. Di sini kita just lukiskan dia, kita lukis garisan objek. Okey, sekejap besarkan sikit. Ni Okey, boleh nampak tu. Tadi kita lukis habis daripada external sampai ke bawah. Tapi bila sampai dekat bahagian tengah dia tengah ni, kita tak ambil lajak sampai external frame pada main frame bagi tingkap kita. Boleh faham tak di situ? Kita nak highlightkan kawasannya. Ni. Kawasan di sebelah sini dan juga di sebelah sini. Yang jadi dia punya full garisan double line, iaitu hanya melibatkan garisan vertikal. Sebab apa? Sebab kita merujuk pada tingkap yang diberi pada kita lah. Kita follow dia punya diagram. Dia punya line kita kena follow. So begitu juga kita buat pada bahagian sebelah bawah. Okay? Di bahagian sini kita tak tembus pergi sana. Kecuali yang bahagian sini lah. Okay? Yang ini dia akan stop. Nampak ni? Dia stop kat sini. Yang ni sebab dia actually dia kena full lah kan. Ni Baik, kita dah turun sini kan. Dia sampai sini. Ni bukan hijau ni dia sampai kena dekat bahagian sini. Boleh faham ke? Boleh Okey, nak tunjukkan ni lah. Ni bahagian ni. Begitu juga di bahagian atas. Boleh nampak Jelas? Boleh ke kelas? Boleh. Hello? Boleh Okey, di sini kita nampak di sebelah kanan. Di sebelah kanan kita, modul ada dekat awal di sebelah Make sure. Ada Okey. 2 minggu lepas kita dah pesan minta awak siapkan dia punya frame. Okey. Walaupun tak isi dengan tingkap, cuma mintakan awak sampai level yang diobjekkan ni lah, garisan objek lain yang kita buat di sini. Okey, minta you buatkan sampai situ. Harap-harap dah buat lah.
Kalau ada masalah, you kena practice lagi lah. Okey, tingkap saya rasa tak ada masalah. Kalau dia berada di hadapan kita, inilah kaedah dia. Boleh Okey, meja di sebelah kanan, kalau kita bawa dia ke sini juga, dia agak cramp. So, saya cuba pergi pada paparan yang lain lah. Okey, di sini. Cikgu. Okey, tingkap saya tak? Hello. Cikgunya meja yang pandangan sisi tu lain cikgu. Kami punya dalam buku ni lain. You punya macam mana? Dia ada kaki tu. Patut. Oh, ada kaki. Ada kaki lebih kurang. Oh, ada kaki ke? Patut Tak saya apa. buat macam pelik Tak apa, tak apa. Kaki macam mana tu? Kaki di sini ke? Dia macam yang garis putih-putih tu tak ada. Oh, you boleh screenshot dekat saya. Ataupun you boleh snap sekejap. Hantar sekejap kat saya. Saya nak tengok. Sekejap Hairil ke? Hairil hantar dalam mana? Sekejap Dalam grup boleh? Oh, Khairil hantar di Khairil. Okay, okay. Oh, dia macam gitu. Okay, tak apa. Kita follow lah yang itu Dia bukan apa. Sekejap Okay, saya nak explain lah dekat awak. Kat sini, apa yang dia tunjukkan dekat kita ni adalah pandangan hadapan. Okay? So, bila tengok pada bahagian atas, memang dia ada kaki lah. Tapi kalau kita tengok di sebelah view side yang di sebelah sini, nampak tak? Bila side di sebelah sini, dia tertutup habis ni kat sini ni. Boleh Nanti kita akan buat yang ini. Since that saya punya drawing dia macam tu, so kita follow sekejap. Okay, nanti saya akan buat yang inilah. Boleh tak? Kita tengok dulu untuk yang view yang ini sekejap. Kita buka, ni pun saya punya soalan dia macam ni. Nampak Tak apa. View awak tu sebenarnya dia macam ni. Sekejap. Bahagian sini. Dia tunjuk bahagian ni. Nampak tak? Khairil boleh faham tak? Boleh Khairil? Boleh Boleh So view dia tu agak macam tak sama, tapi sebenarnya dia nak tunjukkan meja yang sama, cuma dia tunjukkan pada kita pandangan hadapan, dan yang ditunjukkan dekat sini mungkin pandangan sisi dia. Boleh faham? Sebab tu dia ada dotted line. Nampak tak? Dia tunjukkan di bahagian sini. Boleh faham tak? Ataupun tak nampak? Sekejap kita nak explain. Boleh kot saya rasa. Sekejap Okey. Macam ni kan? Okey, yang ada pada modul awak, okey, kita ada ni Okey, yang ini sekejap. Okey, bahagian ni yang saya highlight. Kawasan tu adalah kat sini. View dia. Boleh faham tak kelas? Boleh nah? Sebab tu ada dotted line. Dotted line tu merujuk di sinilah, tapi bila ditunjukkan view seperti mana yang saya ada, garisan dotted line tu dia tak boleh nak show lah sebab dia terlindung. Dia cover by satu partition di sana. Tapi paparan awak, view awak, dia tunjukkan di bahagian sini. Boleh tak ada beza boleh kelas? Boleh faham maksud saya? Boleh Boleh ke? Boleh. Boleh okay, good. Okay, sekarang ni kita pergi pada ni Okay, saya nak lukis boleh tapi dia agak cramp. So saya try lah nak bagi nampak. Saya buka di sini dan saya besarkan sedikit saiznya. Tak ada masalah Okay, so seperti biasa saya allocatekan
titik extension di situ. Okay, titik lenyap akan ada di sini. Okay, drawing kita kat sini. Saya besarkan. Okay, besarkan sedikit supaya kita nampak clear lah nanti. Okay, understand boleh faham So, kalau faham kita akan teruskanlah. Okay, untuk garisan yang berikutnya, saya try ambil this one. Okay, ingat banyak message. Okay, ingat konsep asas dia adalah sama macam mana yang kita lakukan dalam lukisan perspektif. Sama ada lukisan perspektif 1 titik ataupun 2 titik, kita menggunakan kaedah unjuran daripada pandangan yang terdapat pada plan, kita bawa pergi ke bahagian yang kita nak lengkapkan dalam perspektif kita. Dalam kita punya tajuk di sini adalah ID lah. Okay, kita nak lukiskan perspektif dalam ruang yang ada pada kita. Okay, so kaedah dia sama. Ingat lagi tak kaedah yang saya gunakan, kaedah circle. Kaedah circle tu. Ingat lagi tak? Hopefully awak ingat lah. Contoh saya just ulang balik. Okay, bahagian tepi, cuba tengok bahagian tepi yang saya nak highlightkan start daripada sini. Awak tak perlu highlight lah. Ni, nampak garisan saya? Ni kita highlightkan kat sini. Nampak Okay, saya bawa dia turun. Ni, garisan ni. Kita bawakan dia ke bawah sini. Dah sedia ada tak apa. Kita just nak show. Understand? Okay. Garisan pada bahagian kanan dekat meja kita. Start daripada plan lantai. Kita unjurkan bahagian tepi sekali ke bahagian bawah. Sampai kita punya garis bumi. Di bawah sini adalah garis bumi. Nampak kelas Okey. Garisan tu sepadan dengan garisan di sini. Nampak? Saya unjurkan ke situ. Kita nak bawakan pada awak konsep asas dia. Okey. So kita akan katalah kita ambil let's say what color saya dah blur dah color. Okey, let's say kita ambil blue lah. Okey. Okey. Bila kita bawa sekali lagi saya ulang ni garisan vertikal sampai ke bawah and then kawankan dia bagi sepadan dengan garisan horizontal dan kaedah yang kita gunakan biasanya adalah circle. Nampak circle saya? Color biru di sana. Ataupun just nampak blur pada awak. Circle di sini. Nampak Boleh kelas? Ni circle kita ni. Boleh Okey, bila ada circle, belum lagi kita terus dapat titik di situ. Ingat circle kita lukis sebab circle tu akan kita bawa ke titik lenyap. Okey, di sini. Ni titik lenyap kita. Di sini kita bulatkan sikit lah. Okey, kawasan tu yang kita bulatkan besar sikit tu adalah kawasan titik lenyap kita. Boleh kelas Di sini adalah titik lenyap. Saya tak tulis lah. So hopefully awak dah okey dah. Saya tulis dia nampak crowd sangat dia punya garisan tulisan di situ. Okey. Okey, ni konsep asas. Boleh Okey. Yang seterusnya, okey, garisan ni kalau kita panjangkan dia sampai ke sini lah. Nampak Okey, and then kita akan tadi color apa tadi? Color faded. Okey. Lebih kurang macam ni lah Okey. Garisan ni kita belum lagi bawa dia pergi ke titik extension. Okey. Kita just unjurkan daripada atas. Awak tak ambil atas pun tak apalah. Saya ambil je lajak di situ. Okey. Bawa dia sampai ke mana? Sampai dia kena pada SG ataupun satah gambar kita. Okey. And then jangan lupa sentiasa buat ni tak nak color tu, sorry. Okay, I change the color lah. Okay, ni blur juga. Tak okay, jap. Okay, di sini. Ni. Nampak Okay, ada 2 circle.
Tadi circle biru tu dia sebenarnya tak buat. Circle pun dah tak apa. Sebab ini memang garisan sedia ada dah kita bina. Dah kita buat. Okay. So circle yang kedua. Yang ini. Yang di sebelah bawah ni. Circle ni lah yang kita nak bawa dia pergi ke. Ni ya. Oh sorry. Okay. Kita nak bawa dia pergi ke titik lenyap. Pening awak color dia Sekejap saya tukar. Hopefully nampak lah. Nak bagi jelas ni. Okey. Nampak line kuning kita? Boleh ke? Nampak. Okey. Sekarang ni okey. Bila dah jelas, okey, pada bahagian bawah kita dah bawa dia pergi ke sana. Okey. So di sini dua line ni dah ada. Nampak Ni saya highlightkan warna kuning jugalah. Senang. Senang cerita. Dua line ni. Double kan. Okey, sekarang ni kita bawakan garisan ni. Saya ambil warna kuning juga. Ingat apa-apa yang terkena ataupun yang berada pada plan lantai kita disebabkan dia punya meja dia berada bukan di atas garis ataupun di atas satah gambar kita. Dia up sedikit, maksudnya dia hanging. Dia tak duduk betul-betul di atas SG kita. Tahu tak SG tu? Kang sebut awak SG, belalah pula. Ni SG, cuti kan lama. Ni SG kita. GU kita. Di sini adalah garis bumi kita. Titik stesen, titik lenyap. Boleh disebabkan garisan tu ni dia hanging, dia tak duduk betul-betul di atas satah gambar, terangkat sedikit, maka setiap titik ataupun setiap garisan yang bersilang dengan mana-mana garisan yang berada dalam ruang kita ataupun setiap penjuru ni bahagian ni, terpaksa kita bawakan dia pergi ke mana? Ke titik stesen. So kita bawa satu ni dulu. Ni. Kuning kita bawa dia pergi ke ni. Titik stesen. Okey. Lepas. Okey. Kita dah bawa dia pergi ke titik stesen. Titik pada garisan yang berada di sebelah kanan sekali. Boleh nampak jelas Okey, and then apa kita nak buat? Okey, disebabkan garisan kuning dari plan lantai, kita dah bawakan dia pergi ke titik stesen. Dia bersilang di atas satah gambar. Kita bawa persilangan tu, kita unjurkan dia pergi ke sebelah bawah. Nampak tak kelas? So apa yang kita dapat di sini? Okey, apa yang kita dapat di situ? Kita dah dapat starting point. Okey? Contohlah kaki meja kita. Kaki meja kita akan start di sini. Nampak tak? Boleh faham? Boleh So dia akan dapat nanti dalam keadaan straight macam ni lah. Tapi tak selesai lagi. Okey. Saya saja tunjukkan dia bagi besar dia punya ni lebar. Nampak macam tak logik tapi just nak tunjuk. Nak bagi clear pada view paparan awak lah. Okey, saya ambil yang ni pula, bawa dia pergi sini. Ulang je, step yang sama. Okey, bersilang satah gambar, bawa dia pergi ke sini Okey, dah bersilang. Sepatutnya dia punya garisan ni, nampak Okey, garisan ni sepatutnya dia selevel dengan titik yang kita dapat di sebelah kanannya. Sini. Sepatutnya dia selevel. Dia straight gitu. Okey, nampak tak? Kalau saya highlightkan garisan dia sebagai garisan objek, kita akan dapat inilah. Baru dua titik ni. Saya baru boleh sambung dia gitu. Okey. Boleh follow tak setakat ini?
Cikgu Boleh kalau kelas? dalam exam kan, Nah, kalau yang dari atas ke bawah tu kita buat sampai SG je tak apa. Tu kita unjuk ke bawah. boleh je. Ya, okey. Contoh garisan daripada plan lantai. Yang garisan straight ke garisan yang kita bawa pergi ke titik stesen? Titik station. Memang kita stop sampai sini. Tapi saya galakkan awak stop sampai sini. Tapi saya tunjukkan habis lah. Bukan tak boleh nak berhenti ke SG tu boleh. Tapi saya kena keluarkan tools. Contohlah saya tunjuk Okey. Saya terpaksa keluarkan peralatan ni. Okey, sebab kita nak menuju ataupun nak bawa garisan ya. Contoh saya ambil kat sini. Okey. Ni Okey. Bawa ni pergi sata gambar kan? Okey, sikit lagi. Okey, ni ya. Okey, macam ni Bila ada pada part awak awak ada peralatan. Nampak Ada peralatan. So awak akan ambil pensel, awak lukiskan. Mata awak memang dah tuju ke bahagian bawah sini. Titik stesen. Nampak? You akan lukiskan. Contohlah. Saya ambil colour lain sikit. Let's say I'm using a red lah. Okay. Boleh je kita buat sini. Stop sampai situ. Nampak? Itu tu. Saya tak bawa pergi sampai titik stesen. Tapi disebabkan tadi saya tak keluarkan peralatan. Bila saya nak melukis, sebab saya just lukis pada skrin ni saya kena pergi sampai situ lah. Kalau tidak saya berhenti kat mana, tak tahu dia punya betul-betul point pergi ke satu point dekat titik stesen. Itu ke yang dimaksudkan? Berhenti setakat sini? Itu. Boleh untuk part awak, boleh je. Awak berhenti setakat sini je. Okay? Saya tunjuk sampai sinilah. Bila berhenti kat sini, apa yang rasional dia? Rasional dia garisan unjuran binaan kita tu tak adalah terlampau kram di kawasan sini. Saya nampak kram sikit lah. Okay? Awak buat just nice je. Yang bahagian sini kalau you nak unjurkan terus pun boleh, ataupun you nak calik, you dah nampak contohlah garisan yang kita bawa ni yang agak blur sikit ni yang pada circle. Contohlah kita nak tunjuk lah bagi awak clear. Telah okey ni 90. Pada awak kena ada T-square lah kat bawah. Okey kat sini ni kita nak bawa juga ni garisan ni pergi ke bawah, kena pada GB kita, garis bumi. Tapi saya tunjukkan daripada atas sampai ke bawah. Okey, katalah untuk part awak boleh aja. Okey, garisan ni dah memang start daripada sini. Nampak Okey, you tak lukis kat atas pun tak ada masalah. Ataupun you just nak buat macam tunjuklah sikit macam tu. Okey, and then calik sikit kat bawah. Pun tak jadi masalah. Ni budak handsome lah yang buat ni nampak tak? Boleh Boleh faham tak kelas? Boleh Boleh faham? Kita tak buatlah sampai habis, kita calik sikit kat sini ni pun okey, tak jadi masalah. As long as kita nampak sebab bila kita marking kertas awak, we are trying to follow apa yang sebenarnya yang dimaksudkan. Apa yang garisan dalam jawapan awak adalah dalam hasil grafik lah. Kita terpaksa interpret apa yang awak maksudkan, awak nak pergi ke mana. Kita have to follow, kena cari. Okay? Pemeriksa, cikgu kena carilah. Okay, you calik sikit. Mudahkan kerja orang. Nampak tak? Jangan tak ada calik-calik, tiba-tiba zoom dapat garisan, dapat jawapan. Tak boleh lah. Magic tak boleh. At least nampak sedikit gitu. Ini kita dah bawakan awak untuk cara awak nak orang kata apa? Nak jawab dalam exam. Nak cepat lah. Okay. Kita try to highlight dekat awak kaedah macam mana kita nak melukis waktu bila mana awak berada dalam dewan exam lah. Dewan peperiksaan. Boleh faham setakat ni Boleh. Boleh tak? Yang lain boleh ikut ke? Boleh. Boleh faham setakat ni Kita baru dapat kaki meja yang di sini. Tingkap tadi dah selesai. Okey, tolak tepi. Okey. Yang ini pula.
kita punya kaedah dia tak ada beza mana pun. Kita just pakai konsep circle-circle ni. Saya memang suka pakai circle-circle. Okay, konsep apa kita apply? Kita pakai basic circle. Okay, kita gunakan ni sebagai basic circle kita lah. Okay, boleh kita tulisan sikit kat sini lah. Kita guna kaedah basic circle. So bila sebut basic circle, tahulah. Bukan wajib circle. Tak circle pun tak ada masalah, tak ada markah pun. Tapi untuk lebih faham. Okay, kenapa dia circle? Sebab cikgu kata hari tu circle bukan lagi jawapan dia. Kena bawa dia pergi ke titik lenyap terlebih dulu. Di atas line ni lah. Di atas garisan ni nanti akan kita cari titik yang kita nak lah. Contoh. Okay, alang-alang saya dah tulis kat situ. Katalah ni permulaan kita adalah titik nombor 1. Yang ini titik nombor 2 kita. Titik 1, 2 akan berada di atas line GB. Nampak Dia tak ada masalah. Dari segi kelebaran, kita tak perlu, orang kata apa, tak perlu highlightkan. Nampak tak? Kita tak ambil langsung dia punya kelebaran pada paparan yang diberikan pada kita sama ada. Kita pun tak perlu peduli sama ada apa dia bagi kat kita, pandangan hadapan ke pandangan sisi. Kita just nakkan dia punya, ni yang penting sekali. Dia punya apa? Ketinggian sahaja. Semua ni. Yang ni semua kita nak ambil pot, kita nak tahu. Okay, itu sahaja. Yang ini kita tak peduli. Yang ini, yes. Tak beri yang ini, kita tak boleh nak proceed hasil jawapan akhir kita. Boleh nampak? Okay, so balik kepada titik 1 tadi. Ulang ni bawa pergi ke titik stesen. Kena dekat SATA gambar. Okay, di sini. Turunkan dia ke bawah. Okay, di persilangan sini adalah titik 1 kita. Di sini saya buat silang pangkat adalah titik nombor 2. Jelas? Clear? Okay, kita nak pergi pula pada titik, saya labelkan lah titik nombor 3. Boleh kelas? Boleh Okay, tu di sebelah bawah dulu ni, belum lagi buat di sebelah atas. Nampak tak? Belum lagi sebab kita belum buat unjuran. Tak nak bagi opening, kita pergi dulu pada bahagian sebelah bawah. Okay, sebelah bawah tadi warna ni okay. Okay, daripada titik 3, seperti biasalah. Kalau you nak start sampai sini, you start lah. Kalau saya nak start, saya kena keluarkan saya punya peralatan. Okay. So kita pergi terus ke sini. Titik stesen. Kena pada titik stesen, bersilang kat sini, kita bawa dia turun straight ke bawah. Pening dah nampak garisan Okay, mana dia? Saya sebab tak keluarkan peralatan, jadi kan dia nampak nak buat garisan tu agak ni lah. Kejap keluarkan, nak bagi dia cantik sikit. Sekejap Okay, ni kita bawa ni, bawa main sini. Ni garisan nombor 3 kita tadi kat sini kan. Okay. Kita bawa pergi situ. Okay, so kita garis sampai ke bawah ni Saya lajak lah habis. Sebab saya nak kenal pasti garisan mana. Sebab saya tak nak letak di atas tu. Sebab sekejap lagi saya tercari-cari. So we just bagi dia panjang sedikit. Simpan. Ni garisan dia. Sebab kita dah panjangkan sedikit. Jadi titik nombor 3 kita berada di mana? Sini Garisan ni. Sekejap. Ni garisan circle depan pergi belakang garisan ni. Dia akan bersilang di very small here. Tak apa, nanti saya bagi kantar dekat awak. Garisan ni. So my number 3 is somewhere around here. Lebih kurang di sana. Boleh kelas? Okay. Mana dia duduk? Okay. Ni 3 kan? Nampak? 3 dan 2. Okay. 3 sampai ke SATA gambar. Dia akan stop Dia akan stop kat situ. Bawa garisan. Okay. Ni garisan ni.
turun ke bawah. Okey. Ni ni di sini turun ke bawah sampai ke sini. Sini tu di mana? Di sini. Di circle, bawa pergi ke titik lenyap daripada atas tadi garisan ni kat sini. So saya dapat nombor 3. Okey. Kita tak boleh saya nak tanya. Boleh tak lagi saya nak jadikan garisan objek menghubungkan titik 2 ke 3? My question. Boleh? Boleh tak? Sebab Boleh tak? that's my questions. Boleh atau tak? Tak. Sebab apa tak boleh? Sebab dalam gambar tu dia kosong tu. Dalam gambar. Dalam gambar. Okey, dalam gambar awak dia kosong. Okey, fine. Okey, apa lagi kalau kata okey, macam drawing yang saya ada kat sini kan. Saya ada pandangan saya tak boleh nak sebut pandangan hadapan sisi Okey, sebab yang diberi pada kita tak dilabelkan. So it can be either one. Okey, cumanya saya highlightkan pandangan yang berada di sebelah kanan dalam drawing saya, bukan dalam modul awak bukan pada view awak. Dalam paparan yang ada pada kita sekarang di skrin, okey, atau di handphone awak, saya ada macam ni. Nampak? Ni saya ada gini. Saya tak ada pun dia terbuka atau nampak kaki ke apa. Apa yang saya ada hanyalah rectangle dan ada garisan dotted di sana. Boleh nampak kelas? Boleh Okey, tapi pada pandangan atas ataupun plan kita, saya ada line di sini. Ni saya kena interpret sedikit. Bila ada dotted line, dekat sini pun ada dotted line. Macam mana rupa saya punya table dekat sini? Boleh faham? Okay. So bila ada double line dekat dotted line kat sini, double dotted line kat sini, atas dan bawah, kita dah boleh imagine dia ada frame, ada kaki meja tersebut. Okay, kaki meja tersebut kita akan teruskan dengan garisan warna apa lagi yang belum guna. Kita dah blur garisan dia. Tak apalah. Okay, ambil ni lah. Okay, kita nak bawa ni pula titik nombor 4. Kejap lagi saya bagi tahu lah. Okay, titik nombor 4 sampai situ Okay, saya stop sampai sini. Sebab saya dah nampak dah. Pergi ke titik stesen, dia lebih kurang di sana. Okay, awak kena buat betul-betul lah. Saya stop sampai situ. Boleh kelas And then daripada yang ini, saya bawa dia pergi ke sebelah. Mencabar betul. Ni lah. Tak lagi saya akan zoom lah. Okay. So apa yang kita buat sekarang adalah titik nombor 4. Okay. Ni titik nombor 4 kita. Ni titik nombor 5. Merujuk pada bahagian dotted. Boleh nampak kelas Okay. So sekarang apa yang saya dapat di sini, saya dah pun dapat kaki ataupun kelebaran dia. Okay, kita teruskan dengan garisan. Kita buat teruslah. Okay, satu lagi kat sini. Nampak biru juga. Pergi ke titik stesen. Saya anggaran dia lebih kurang di situ. Faham apa yang saya tengah lukis ni? Sekejap lagi saya akan zoom dekat awak. Okay. Saya dah ada. Sorry. Sekejap. Okay. Actually saya dah dapat kat sini. 1. Okay. Menuju pada titik 4. Titik 5. Okay, 5. Okay. Titik 5. Okay. Dan yang di sebelah kaki kat bawah ni adalah titik 4. Okay. Kita highlight sekejap. Bukan mudah nak tunjuk ni sebab dia kecil sangat-sangat. Okay, bahagian atas pandangan plan, awak ada masalah tak? Yang apa yang saya tengah unjukkan sekarang. Paparan awak dia nampak besar sikit tak? 3, 4.
Kalau saya Ya. tak kalau saya tak zoom kan awak nampak gitulah. Okay, bila saya zoom kan kita nampak ni. Kita nampak 2, 3 dah clear, dah tak ada masalah. Yang warna kuning dah selesai. Yang titik 4 dan 5, apa yang kita buat adalah daripada titik ni, 4 ni, kita bawa dia menuju ke titik station kat bawah ni So kita stop sampai satah gambar. Ni satah gambar. Okay, stop. Garisan ni 2 yang biru. Biru kita akan bawa dia pergi ke bahagian bawah. Kita akan cari bulatan yang awal yang kita buat tadi. Di atas garisan ni akan ada titik 4 dan titik 5. Nampak kelas? Kita dah boleh highlightkan 3 pergi ke 4, 5 pergi ke 2. Jelas di situ? Boleh kelas? Boleh Boleh tak? Hopefully boleh ni. Saya risau sebab garisan dia kecil-kecil jadi saya macam manalah saya nak highlight kat awak. Okay. Is it okay with you? Can you see it clearly? Okay. Okay. Semua boleh nampak Okay, kita takut tak awak tak nampak. Okay, next kita akan highlightkan. Okay, hasil jawapan. Okay, cumanya awak kena tengok dan fahamkan. Kita tak nak buat laju-laju. Okay, tu Saya dah dapat dia punya kelebaran kaki meja Okey, apa yang saya buat, saya cuba sambungkan 3, 4. Faham-faham lah garisan dia agak mungkin tak tepat pada saya punya drawing sebab saya just freehand lah kat sini kan. Awak tak boleh lah. Okey, saya dapat setakat itu. Bahagian bawah, tak ada masalah, boleh faham Okey, back to kita nak completekan bahagian sini. Nampak ni? Ketinggian. Kita bawa dia pergi ke frame. Nampak Frame. Atas dan bawah kita terpaksa bawa pergilah kejap lagi. Nampak kelas? Saya bawa satu dulu. Okay? Actually kita circle. Boleh faham tunjuklah semua. Kan nanti tak tunjuk tak nampak pula. Ni kita circle dia. Maksudnya kita kurung dia dulu. Okay, kita lock di situ and then kita bawa ni daripada persilangan ni bawa, macam biasa, lupa tukar arahan. Okay, kita bawa dia pergi ke bawa dia pergi ke titik lenyap. Kita just nak what we are trying to do is we're just repeating the same method as what we have done earlier. Okay. So apa yang kita dapat di sini adalah tadi bahagian bawah 1. Titik 1 sebenarnya dia berada di sini. Ni saya highlightkan balik lah. Okay. Just to show where is the point. This is my number 1. This is number 2. Okay. 2, 3, 4 pun semua dia sharing duduk di sebelah kaki bawah. Understand or not? Okay. So yang di sebelah atas ni kita ada ni kita tak labelkan Okay, let's say my number 6 here. So this refer as number 6. Bahagian atas table awak lah. Nampak So di atas line unjuran yang kali hijau yang baru je kita lukis di sini, kat sini Okay. Kita dah kebetulan tadi kita gunakan line 1 tadi untuk dibawa pergi ke sini. Kita just making use of it. Nampak tak? So apa yang kita dapat terus sahaja boleh di-highlightkan di sini adalah number 6 kita. Okay. So apa yang kita buat? Okay, nampak sini. Okay. Kita dah boleh highlightkan 1 menuju ke 6. Kita highlightkan satu persatu. Okay. Kita dah dapat itu. Okay. Boleh ke setakat ni follow? Boleh Okay. And then bahagian atas ni pula. Bahagian atas ni pula. Okay. Kita unjurkan.
tadi kita berhenti sekerat kan, separuh jalan. So kita habiskan, kita akan sambung, ambil ketinggian ni ketinggian dia, teruskanlah. Saya guna color lain. Boleh sampai situ. Sebab kita nak buatkan circle. Okay, circle boleh nampak tak warna hijau kat situ? Boleh ke? Boleh ke? Saya tukarlah saya pun dah tak apa nak clear kat sini. So, circle dia akan berada di line sini dengan line sini. So, saya akan dapatkan circle kat sini. Tu. Circle yang color purple kita. So, saya dah dapat tadi 1 circle, 2 circle, 3 circle, 4 circle bahagian permukaan hadapan kita. Kita dapatkan dulu basic circle kita. Ni basic circle. Okay, dari sini kita akan bawa dia pergi ke belakang sana. Nampak tak? Okay, kelas. Boleh ke setakat ni? Boleh ke? Boleh. Macam-macam tak okey je? Boleh. Okay. Setakat itu boleh Kita dah dapat titik yang ke-6 kita. Okey, macam mana pula kita nak dapatkan bahagian atas? Okey, bahagian atas dia duduk dekat bahagian sini. Okey, dia punya kelebaran. Kita nak pergi ke let's say titik number, saya pergi yang belakang dulu mana cursor? Ni Okey, kita nak pergi pada titik number ni 7. Okey, kaedah dia sama je, kita just repeat. Okay, the same method. Okay, kuning nampak clear sikit. Okay, 7 7 pergi ke sini. Okay, kita stop lebih kurang di situ. Sebab dah serabut dah kat bawah. And then, pergi ke sini. Nampak ni? Okay? Okay, apa yang kita dapat dah boleh terus di-highlightkan sebagai hasil jawapan. Ni, highlightkan. Ni. Dah boleh bawa pergi sana dah. Okay, nampak tak? Boleh ke? Hello? Boleh. Tadi tu jangan pergi sambung Saya dah buang tadi tu. Okay, kita pergi ke nombor 7 dulu. Dah banyak-banyak garisan kat situ, kita pun dah serabut kan. So saya buang yang itu, kita teruskan yang ini. Bila dah dapat yang di sini, okay, actually kita dah terus dapat bahagian 7 bahagian 7. Kita highlightkan jugalah. Okay, awak tengok. So ni apa yang kita dapat di sini adalah titik nombor 7 di belakang. So kita dah nampak dia punya frame dia. Okay. So kita dah boleh highlightkan sebagai jawapan. Kita guna color. Okay. Sini tadi ambil di sini ni kita highlightkan sampai situ. Okay, yang ini pun sama, saya lajakkan saja je. Sebab kita tak nak dia duduk dalam crowd garisan yang banyak tu. Okay. Okay, setakat ni awak ada masalah tak? Boleh ke? Boleh Okay, so di sini apa yang boleh kita highlightkan adalah ni jawapan dia. Okay, ni tadi kat mana kita nak stop dia? Kita akan cari bahagian depan ni dulu. Bahagian depan titik nombor 5 kita kat mana? Di sini. Sekejap. Terlajak dah. Situ Okay, so sini kita boleh highlightkan. Susah nak buat garisan. Kita belum lagi unjur bahagian ni bahagian dotted line. Kita lengkapkan dulu apa yang ada. Okay, so bahagian surface atas. Okay, bahagian ni pun sama jugalah. Kita kena bawa dia pergi ke sini Nampak So saya stop sampai sini lah. Sebab saya merujuk pada titik 3 di sebelah bawah yang kita dah cari tadi. Boleh kelas? So 7 dah boleh bawa pergi ke bahagian atas table dia.
Agak complicated sedikit lah. Okey, ni bahagian ni saya sambungkan terus kaki 3. Dah siap. Frame yang di sebelah situ. Cuma apa yang belum kita selesaikan adalah di sini. Bahagian yang melibatkan dotted line. Okey. Ni bahagian sini kita ambil, bawa dia pergi ke situ. Boleh ke kelas? Boleh tak? Boleh. Good. Okey, nak bawa dia pergi sampai ke mana ni? Nak dapatkan garisan dotted line tu, dia sebenarnya bukan berada di bahagian bahagian tepi ni ada, tapi dia terlindung. Nampak tak? Dia terlindung. Kalau kita buat pun dia duduk tak boleh nak highlight. Okey, sebab dia di sebelah belakang sana. Dia terlindung dengan surface yang besar di sini. Nampak So kita bawa garisan ni. Okey, sebab konsep kita adalah basic circle. Okey, kita bawa dia sampai ke sini boleh tak? Saya ingat sikit. Okey, situ. So, keluarkan sedikit ni. Bagi saya tengok balik. Turun di sini. Mesti awak dah pening dah. Garisan dia yang mana? Garisan dia yang ini. Saya highlight balik. Ni sorry. Garisan dia yang ni tadi. Ni. Yang kita gunakan untuk nombor 1 tadi. Bukan nombor 1, nombor 2 di sebelah bawah. Sorry. Okay. So ini persilangan dia. So macam biasalah. Kita bawa dia pergi ke titik lenyap. Mencabar betul drawing dia. Okay. Boleh jelas tak di situ? Aduh, kecil betul. Macam mana saya nak tunjukkan sebesar-besar dia? Okay, bahagian atas saya tak ada masalah dah. Kita dah bawa dia, kaki dia dah okey. Okay, ketebalan kaki dia, kaki meja dah okey. Sekarang ni ketebalan. Untuk bahagian atas. Nampak apa yang kita buat? Kita bawa dia pergi sini. Kita tak berhenti setakat yang circle biru hijau Kita bawa dia pergi lagi sampai ke circle kuning. Sebab apa circle kuning? Sebab saya cari bahagian sini ni, ketebalan meja kita. Okay, so kita bawa dia pergi ke situ. Nampak kelas? Ni circle, bawa dia pergi ke mana ni? Pergi ke titik station yang dalam circle biru. Boleh ke kelas? Sekarang ni lagi saya nak highlight. Saya tak boleh nak melukis di sini Kalau saya boleh lukis di sini, okey. Kita tak boleh. Dia kata area dia di-lockkan. Hanya untuk paparan sahaja. Kalau boleh lukis, memang saya dah lukis dah kat sini. Nampak lebih mudah. Lebih orang kata lebih jelas kan. Tapi tak boleh. So paksa simpankan dia dulu. Okay. So kita teruskan di sini. Ni. Besarkan sedikit garisan objek. Okay. Ketebalan dah ada. Cikgu, Ya. dia bersilang dengan garis yang apa? Yang buat unjuran garis 2 tu. Ya. Kan dia bersilang dengan garis tu yang garis lurus. Ni garis straight. Garis straight ni ni nampak ni. Yang ini kan you maksudkan? Ni Ya. garisan ni. Ni sampai sini yang color kuning yang saya bawa tu. Okay, dia guna untuk 2 titik. Satu sebelah bawah, satu sebelah atas. Okay? Boleh faham Actually tadi kalau kita buat, okay, tadi saya dah lajak dekat awak garisan. Pasal tak yang saya padam? Sebab kita ada shortcut dia. Nampak tak? Okay, saya tunjuklah. Tunjuk di sini warna kuning kita. Sekejap awak confuse pula. Tadi cikgu buat separuh jalan, cikgu padam kan? Tak, sebenarnya okey je. Garisan ni tadi, okey, kalau saya lajak, dia ke situ. Nampak Nampak So, dia akan ada circle, let's say I'm just using, tak apa nak clear. Okey, katalah ni Okey, saya buat circle sikit di sini circle kecil. Okey, tadi sebenarnya saya dalam pencarian. Saya nak dapatkan bucu yang di sini. Nampak bahagian atas. Belah bawah kita dah dapat. Titik 2 kita dah dapat. Sekarang ni titik 2 yang di bahagian top table kita tadi tu.
Saya tak label dengan numbering dah lah, tapi minta awak imagine sikit lah. Tadi 2 kat sebelah bawah, sekarang ni kita nak naik atas, kita nak tengok dia punya top level dia di mana. Boleh aja tadi kalau saya buat 3 line kuning 1, 2 dan di bahagian bawah saya akan lukiskan circle 1, 2, 3. Kat sini pun boleh je 1, 2, 3. Tapi what I'm trying to do here is I'm trying to skip step. Saya cuba kurangkan step. Sebab apa saya nak kurangkan step? Sebab saya dah nampak dah. Bila saya dapat 6, saya dah boleh automatically dapat garisan straight ni. Memang menuju ke titik yang kalau saya cari kat sini tadi, okey, katalah saya buat titik, saya gunakan circle kecil yang saya buat. Pasal tak? Saya padam, saya terus pergi nombor 7. Di sini dia. Dia akan menuju ke situ. Nampak tak? Titik dia akan bersilang pada titik yang sama. Seperti mana yang kita dapat titik, kita berunjuran daripada titik 6, horizontal line, terus pergi ke situ, kita sambungkan daripada tapak 2 yang kita cari tadi, kita dah dapat satu kotak. Sama je. Kalau kita tak buat circle ni pun tak ada masalah. Circle kecil ni. Nampak tak? Circle yang kecil, yang color, ni. Nampak tak? Kalau tak buat yang ini pun tak ada masalah. Sebab saya dah dapat shortcut di sini. Ni, 6. Boleh nampak jelas. Kalau kata kita buat ni pun tadi, tak ada masalah juga. Masih dapat titik tu. Cuma kita macam kerja kita macam menambah kerja lah. Tak jadi masalah. Markah tak akan dipotong. Tak jadi masalah. Tadi saya dah nak buat dah. Tapi saya dah saya nampak 6 lebih mudah, lebih ringkas. So saya padam. Tapi ni saya tunjuk balik lah. Ni lah. Garisan ni. Nampak? Tadi saya stop sampai sini sebab saya nak highlight satu persatu titik nak cari dengan awak. Garisan satu persatu. Tapi kalau you dah pro, okay, you boleh lajak terus je. Ataupun you nak buat kaedah macam yang saya tunjukkan di sini. Pun tak jadi masalah. So ada beberapa step yang boleh awak skip. Ataupun kalau you tak nak skip, you just follow the rules pun tak jadi masalah. Understand or not? What I'm trying to focus here is these 3 circles. Either you want to finish it until dapat circle yang ketiga, ataupun you just stop until these 2 circle pun it's still okay, as long as you dapat titik yang ke-6, kita dah boleh teruskan, make it as a horizontal line, dia akan bersilang dengan garisan yang sepadan dengan dia lah, yang kita buat unjuran daripada bahagian atas kita tadi tu. Ni nampak, dia akan turun sampai ke titik sini. You faham kita masukkan tu. Ini yang saya bawa ni just nak highlight kat awak. Titik tu kat mana, saya guna kat mana kita nak guna. Okay, isn't it clear? Make it clear betul-betul Jangan saat kita sangkut-sangkut pula. Okay, so I'm trying to finish this object line. Satu soalan, satu meja pun jenuh nak terangkan Okay, so ini adalah dia punya ketebalan. Okay. Hopefully kena lah. Okay. Okay, so sini highlightkan sampai sini. Kalau tersengit apa tu, maklum, awak Arab apa sedia maklum lah. Okay. And then garisan ni macam terputus, warna kuning memanglah lepas kita buat garisan, kita cover atas tu, memang garisan bawah tu akan nampak terputus lah. Okay. Okay tak? Okay, lebih kurang. So, kita dah dapat setakat itu. Nampak kelas? Okay, I highlight sekejap. Okay. Ni lah. Boleh nampak tak kelas? Tak nampak, kita bawakan sikit lagi. Okay. Ini yang dimaksudkan dalam drawing kita tadi. Pada paparan yang ada dalam modul awak. Dia bagi paparan awak yang ini. Am I right? Dia bagi ni U-shape ni. Nampak? Boleh nampak tak kelas? Boleh So ada lagi tak garisan yang tertinggal di sana? Rasa-rasa awak? Ada tak kelas? Hello? Anybody can try to think? We are still lacking of any kind of lines here. Ada lagi tak guys yang tertinggal? We check balik, kecilkan sedikit.
Tak ada dah. Ini meja kita. Sekejap Siapa yang bersuara sekejap? Ini meja kita bahagian belakang. Dah siap? Okey. Bahagian hadapan setakat itu adakah ia sudah siap? Fikir. Dah siap belum kelas? Kaki belah tu. Yes, dia punya ni lah. Dah terlajak. Okey, sekejap Okey, ini adalah final kita. Penuhkan garisan sampai situ. Okey, saya dah dapat line. So, kita tengok. Mungkin awak tak nampak clear. Tak ada masalah. Kita bawakan kanta pada awak. So, apa yang saya tambah? Ni ya. Nampak tak? Adalah. Sebab bahagian ni adalah hollow. Since that this area consider as hollow, kat sini kena ada garisan. Menunjukkan ada lagi partition yang di sebelah belakang sana. Boleh tak kelas? Ada siapa yang tak nampak? Boleh? Boleh. Boleh So apa yang kita highlightkan di sini? Okey. Bahagian hadapan ni semua Bahagian hadapan let's say sekejap Okey. Ni Ni bahagian hadapan kita. Okey. Ni bahagian sini. Ni yang saya highlight ni ada semua ni adalah bahagian. Okey. Bila dia dah terpisah by partition dengan garisan, dia tanya kita lah, betul ke nak highlightkan kawasan-kawasannya? Okey, betul lah. Just nak show pada awak apa yang kita dapat di sini berada di sini. Nampak tak? Okay, so sikit lagi saya nak highlight kat sini adalah kawasan ni. Okay, bahagian atas kita. Ni. Kat mana bahagian tu? Dia berada di sebelah atas sini. Okay, so dia nampak lebih jelas lah pada paparan awak. So yang kaki meja sebelah depan tu tadi tu, okay, ni kita dah highlight lah. Okay, dah habis. Nampak Ni bahagian surface depan ni bahagian atas meja kita, bahagian atas yang kita nampak sebab ni adalah plan. Okay, kaki meja kita highlightkan dia sebagai, let's say, cerah sikit. Tengok cikgu dah blur colour. Okey, bahagian sini Nak bagi tahu dekat awak, ni kaki meja yang kita dapat lah. Ni kacau dengan garisan-garisan yang kita buat tadi. Okey. Okey, bahagian ni. Kak telah dah siap. Okey. So, bila kita tengok, kita nampak lebih clear lah. Ni Ni meja kita. Boleh Okey. Setakat itu. Rasa ada masalah tak? Basic circle. We are using this method of basic circle. Where is our basic circle? This is our basic circle. Basic circle adalah belum lagi menuju ke jawapan. Dia kena pergi dulu ke titik lenyap. Ni kita punya pandangan plan. Ini kita punya side view kita lah. Okey, pandangan sebelah sisi ataupun pandangan hadapan yang di sebelah kanan kita. Okey, setakat itu ada masalah tak? Kalau tak ada, tak ada lagipun masa pun dah. Okey, saya pada kelas ni. Okey, setakat itu awak ada masalah tak? Tak. Boleh follow Boleh. Ya. Boleh Okey, good. Awak teruskan sampai ke, sekejap saya nak stop presenting. Okey, awak teruskan sampai